أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memulakan kuliah FAPA 1022 tilawah. Subjek tilawah kita pada kali ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan menyambung perbincangan yang telah kita mulakan pada minggu yang lepas berkenaan dengan definisi ataupun pengenalan kepada ilmu tajwid, kerana dalam subjek tilawah ini yang menjadi core perbincangannya adalah teori-teori ilmu tajwid dan disusuli dengan praktikal, maksudnya bacaan-bacaan pelajar semualah. Jadi kita meneruskan setelah kita bincangkan definisi. Di sini kita sediakan slide PowerPoint. Jadi mungkin pelajar boleh melihat kepada PowerPoint dan juga slide yang telah dibekalkan ini. Perbincangan kita akan berdasarkan PowerPoint ini. Kita telah bincangkan tentang definisi dan juga pengenalan secara ringkas pada siri yang lepas, dan kita melihat antara beberapa ilmu yang teras sebelum kita membincangkan ilmu tajwid ini. Kita semak dulu apa yang kita dah tahu. Mungkin kebanyakan kita telah mengetahui tentang hukum-hukum yang penting, itu izhar, idgham, ikhfa, iqlab dan sebagainya. Maka perbincangan tentang tajwid ini lebih luas lagi dan kita akan masuk satu persatu. Pada siri yang lepas kita juga telah bincangkan dari sudut definisi tajwid. Kali ini kita cuba untuk mengulang sedikit sebelum kita meneruskan pada perbincangan yang lain. Tajwid dari sudut perbincangan dalam bahasanya, bahasa Arab, bermaksud memperelokkan sesuatu. Kemudian dari sudut istilahnya adalah mengeluarkan huruf hijaiyah daripada makhrajnya. Maksudnya makhraj ini tempat keluar. Jadi kita mengeluarkan bunyi-bunyi huruf-huruf hijaiyah itu daripada tempatnya yang sepatutnya, yang betul, serta diberikan hak. Ini telah kita bincang pada siri yang lepas. Apabila kita membaca Al-Quran, sebutan-sebutan huruf itu seolah-olah kita memberikan hak kepada huruf-huruf tersebut. Apabila kita baca dengan tebal, itu hak yang sepatutnya kita penuhi. Jadi di sini hak adalah sifat asal yang ada pada huruf, dan juga mustahak. Mustahaknya bermaksud hukum yang mendatang, maksud hukum yang baru. Yang asal kekal pada yang asal, namun apabila dia berlaku percantuman ataupun gabungan antara beberapa huruf, maka sifat tersebut menjadi sifat ataupun hukum-hukum yang mendatang, yang baru. Yang ini kita telah bincangkan pada siri yang lepas. Tajwid bermaksud tahsin, kita memperelokkan bacaan. Ini dari sudut definisi dalam bahasa Arabnya, i'ta' kullal huruf, memberikan hak pada setiap huruf itu, sama ada dari sudut haknya dan juga mustahaqah. Telah bincangkan. Kemudian dari sudut hukum, hukum mempelajari dan mempraktikkan ilmu tajwid ini kita telah sebut secara ringkas. Kita mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya fardu kifayah. Adapun kita mempraktikkan ilmu tajwid ini di dalam bacaan, maksudnya dengan bacaan yang betul dan tepat, hukumnya adalah fardu ain. Jadi apa yang kita sedang lalui sekarang ini adalah proses kita mempelajari ilmu tajwid, dan ini hukumnya fardu kifayah. Maksudnya perlu ada sekelompok manusia yang mempelajari ilmu ini. Kalau semua orang tak belajar, maka semua orang dianggap berdosa, kerana ilmu ini ditinggalkan begitu saja, menyebabkan masyarakat mungkin tidak tahu apa itu tajwid. Maka kalau pelajar-pelajar yang belajar ilmu tajwid ini, maka dia telah melepaskan kefarduan ataupun kewajipan orang-orang yang berada di sekeliling dia. Mungkin di kampung dia ataupun di rumah dia. Jadi orang lain tak belajar tak apa, jadi kita belajar,
maka kita telah melepaskan fardu kifayah. Adapun membaca Al-Quran dengan praktikal ilmu tajwid yang betul, ini hukumnya fardu ain. Maksudnya nak tak nak bacaan kita perlu tepat, betul mengikut ilmu tajwidnya. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, macam mana orang boleh baca Al-Quran dengan praktikal ilmu tajwidnya yang betul, sedangkan kita tak wajib belajar ilmu tajwid. Jadi di sini kita nak highlightkan secara tak langsung bahawa bacaan, untuk mendapatkan bacaan secara bertajwid, sama ada dengan kita mempraktikkan ilmu tajwid yang kita belajar secara teori, kemudian kita belajar dan kita praktikkan dalam bacaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada orang yang tak belajar ilmu tajwid secara teori, tetapi dia melalui proses talaqi. Talaqi ini maksudnya bacaan secara berguru. Guru dia baca, dia dengar. Kemudian apabila dia baca, guru dia dengar, dan gurunya memperbetulkan bacaannya sekira perlu. Sebutan-sebutan gurunya memperbetulkan, maka diulang balik bacaan itu dengan bacaan yang betul. Maka ini dianggap sebagai proses talaqi. Jadi nak tak nak bacaan kena betul, ikut apa cara sekalipun. Sama ada kita belajar ilmu tajwid kemudian kita praktikkan, ataupun kita melalui proses kita belajar secara bertalaqi, maksudnya baca Al-Quran secara bertalaqi. Kedua-dua itu dianggap sebagai kaedah yang kita anggap betul dalam kita nak mempraktikkan bacaan ilmu tajwid ini di dalam bacaan. Jadi apa yang pilihan yang kita ada sekarang adalah kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita cuba praktikkan di dalam bacaan Al-Quran. Fardu ain ni maksudnya wajib ke atas setiap individu. Fardu kifayah maksudnya wajib ke atas sekelompok manusia, macam solat jenazah. Kalau tidak ada orang yang solatkan jenazah, maka satu kampung itu berdosa. Tapi kalau dah ada sekelompok yang menguruskan jenazah itu, maka satu kampung dianggap tidak berdosa, kerana dia telah melepaskan kefarduan secara kifayah, secara berkelompok. Kemudian kita pergi kepada peringkat bacaan. Peringkat bacaan ini maksudnya tempo dalam bacaan. Dia ada beberapa peringkat. Apabila kita baca Quran, kita pernah dengar mungkin ada orang baca Quran dia lambat sangat, satu-satu sebutan dia. Ada orang baca Quran dia baca dengan laju. Maka di sini dia anggap sebagai peringkat bacaan. Tempo dalam kita menuturkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di sini ada 4 secara keseluruhannya: tahqiq, tartil, tadwir dan juga hadar. Ada 4. Cara sebutannya tahqiq, tartil, tadwir dan juga hadar. Kita tengok satu persatu. Tahqiq ni maksudnya bacaan yang lambat dan perlahan. Biasanya dipraktikkan di dalam bacaan bertarannum. Itu pun disebut sebagai bacaan secara tempo tahqiq. Maksudnya kita sebut perkataan itu satu persatu. Ataupun dalam proses pembelajaran, seorang guru apabila ingin mengajarkan kepada pelajarnya sebutan bagi sesuatu perkataan, maka disebut dengan perlahan-lahan. Contohnya kita belajar tentang Al-Fatihah. Jadi macam mana baca surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan yang perlahan itu dengan tujuan supaya pelajar itu dapat dengar dengan jelas dan dapat memahami bagaimana sebutan huruf yang tepat mengikut ilmu tajwidnya. Maka bacaan ini disebut sebagai tahqiq. Dan matlamatnya adalah memperbetulkan sebutan huruf dan makhrajnya dan meraihkan mat dan dengung dengan tepat. Biasanya guru dalam proses pembelajaran dia berlaku tahqiq. Tapi dalam solat tak boleh dibawa dengan tahqiq ini. Kesian makmum nanti dan terpaksa tunggu lama kerana bacaan itu terlampau lambat. Yang kedua disebut tartil. Tartil ini bacaan yang sangat digalakkan kerana Al-Quran menyarankan kita supaya kita membaca Al-Quran secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi tartil bermaksud bacaan yang sederhana dan tenang. Kalau biasa dengar imam-imam baca dalam solat, maka itulah bacaan yang tartil. Tidak baca dengan gopah-gopah, baca dengan tenang. Situasinya bacaan dalam solat, matlamatnya mentadabbur dan merenung pengajaran daripada ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi bacaan dengan kadar kita baca dan makmum ataupun orang yang mendengar bacaan itu dia boleh
menghayati bacaan dan juga makna bacaan tersebut. Itu tartil, ini yang terbaik, mengikut bacaan yang biasa. Yang ketiga adalah hadar. Hadar ni maksudnya bacaan yang paling laju dan juga cepat. Biasanya diguna pakai dalam situasi orang yang menghafal Al-Quran, maka dia ingin murajaah ataupun ulang kaji bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran. Dia memerlukan kepada kaedah bacaan secara laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Cepat. Jadi itu disebut sebagai hadar. Dan matlamat ini adalah untuk memantapkan hafazan Al-Quran dalam tempoh masa yang singkat. Mana mungkin orang nak murajaah 30 juzuk dengan bacaan yang lambat, susah dia nak khatam Al-Quran. Maka dibolehkan dengan bacaan yang laju. Yang keempat, yang terakhir adalah tadwir. Tadwir adalah bacaan pertengahan di antara tartil dan juga hadar. Maksudnya dia duduk di tengah-tengah antara tartil yang tenang, yang sederhana tadi tu, hadar yang laju. Maka dia duduk di antara tu. Tak laju sangat dan tak lambat, tak sederhana. Maksudnya dia ke arah nak ke laju juga. Kan? Contoh situasi dalam bacaan dalam keadaan yang biasa. So dalam solat kita cuba untuk lambatkan sikit. Tapi di luar solat, kalau kita baca biasa, kita baca laju. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau baca dengan hadar lagi laju. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Maksudnya dia punya tempo itu lebih laju. Dan matlamat bacaan adalah untuk membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang sederhana. Baik. Daripada 4 jenis bacaan ini, yang terbaik adalah tartil. Namun walaupun di sana ada bacaan yang laju, tadwir dan juga hadar, perlu kita highlightkan di sini bahawa selaju mana bacaan itu ataupun selambat mana bacaan itu, dia perlu mematuhi ilmu ataupun teori tajwid. Tak boleh kita kata dia baca secara hadar tetapi dilanggar semua, dengung ditinggalkan, mat-mat ditinggalkan. Tak boleh, dia kena ikut kaedahnya yang betul. Namun bagi orang yang mengikut kaedah yang hadar, dibaca dengan laju, dia ada kaedah dia untuk mengira mat mengikut keadaan yang laju. Walaupun 6 harakat, tapi perkiraan 6 harakat itu dikira dengan lebih cepat kerana tempo bacaannya pun cepat. Begitu juga dengan dengung ataupun gunnah pun dikira dengan kadar yang lebih laju. Ala kulli hal, keempat-empat bacaan ini perlu mematuhi praktikal ataupun teori, menepati teori ilmu tajwid yang betul. Tak ada bacaan yang boleh meninggalkan teori ataupun praktikal tajwid. Jadi itu 4 tingkatan bacaan. Kemudian kita pergi kepada rukun bacaan Al-Quran yang diiktiraf. Jadi di sini bermaksud, adakah kita baca Al-Quran itu tak sah tanpa kita memenuhi ketiga-tiga perkara ini? Ya. Sebab dia disebut sebagai rukun. Rukun ni bermaksud tiang yang penting. Kalau tidak ada tiang ini, maka roboh binaan. Maka mungkin kita jarang bincangkan benda ini. Apabila kita baca Al-Quran, ada je mushaf Quran, kita baca ikut tajwid, kira betul lah tu. Tetapi di sana ada perbincangan yang lebih mendalam. Yang pertama, yang kita anggapkan sebagai rukun bacaan itu adalah qiraat yang mutawatir. Dan ini sanad yang sahih. Maksudnya hari ini memang kita buka Quran, buka mushaf, memang di dalam Al-Quran yang kita pegang hari ini adalah melalui salah satu daripada qiraat yang mutawatir, yang mana sanadnya adalah sahih. So tak perlu risau, sebab kita di Malaysia ni dah ada bahagian-bahagian untuk mentahqiq dan juga menyemak Al-Quran yang dicetak. Maka kita tak boleh risau, dah lepas dah rukun yang pertama. Yang kedua juga bertepatan dengan rasam Uthmani. Pun sama, di sana ada rasam-rasam ataupun tulisan-tulisan yang tidak menepati rasam Uthmani. Rasam ni maksudnya cara menulis ataupun menyalin balik Al-Quran. Nanti kita akan tengok pendetilannya. Yang ketiga adalah bertepatan dengan salah satu daripada wajah ataupun kaedah bahasa Arab. Al-Quran yang kita baca ini
hendaklah 100% mengikut dan juga selari dengan kaedah bahasa Arab yang betul. Nahwu sharaf ni kena betul. Kalau ada baris-baris yang mana bercanggahan dengan kaedah nahwu dan sharafnya, maka itu dianggap sebagai bacaan yang tidak sah. So ketiga-tiga ini walaupun kita tak pernah nak semak, tetapi sebenarnya telah memenuhi rukun-rukun ini apabila kita membaca pada mushaf yang telah diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dengan melalui bahagian-bahagian tertentu, iaitu bahagian semakan Al-Quran. Ini pendetilannya. Rukun yang pertama, qiraat yang mutawatir. Kenapa kita perlukan qiraat yang mutawatir? Kerana Nabi kata innal Qur'ana sunnatun muttaba'ah. Kerana bacaan Al-Quran itu adalah satu sunnah yang mesti diikuti. Maksudnya bagaimana Nabi baca, begitu juga kita perlu baca. Maksudnya kita tak boleh nak mereka bacaan kita sendiri. Sebaliknya kita perlu mengikut 100% bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu perlukan riwayat. Yang kedua, bertepatan dengan rasam Utsmani, penulisan Utsmani. Contoh, di sini ada satu contoh pada surah At-Taubah ayat yang ke-100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Di dalam ayat ini, dan juga kita buka mushaf yang kita ada hari ini, ada tajri tahtahal anhar. Tetapi di sana ada qiraat lain selain daripada qiraat yang kita baca hari ini, iaitu qiraat Hafs an Asim. Di sana ada satu qiraat namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membaca dengan menambah perkataan min, tajri min tahtihal anhar. Jadi ada sedikit perbezaan. Yang ni tajri tahtahal anhar, yang sana tajri min tahtihal anhar. Maka apabila disemak, kedua-dua bacaan ini selari dengan rasam Utsmani. Kan kita lihat pada sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Uthman bin Affan, disalin semula Al-Quran di dalam beberapa versi, yang mana versi itu diiktiraf mengikut qiraat yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Maka diedarnya ke pelosok dunia, maksudnya di negara-negara Islam yang membaca Al-Quran supaya diselarikan, diseragamkan bacaan itu. Maka ada yang sampai ke Kufah dengan bacaan ada min. Namun kedua-dua ini dianggap bacaan yang betul. Bacaan yang betul. Ini ada typo di sini. Seperti yang dibaca oleh Imam Hafs. Hafs yang kita baca hari inilah. Dan kedua-dua bacaan itu sama ada min ataupun tidak ada min, kedua-duanya selari dengan rasam Utsmani. Maka apa yang kita baca hari ini menepati rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah menepati bertepatan dengan salah satu kaedah nahwu bahasa Arab. Maksudnya qawaid al-lughawiyah, qawaid dalam bahasa Arab itu perlu selari dan tidak bercanggah. Dan pokok-pokok lah yang basic kita tengok ini nampak macam fa'il, tiba-tiba fa'il yang ada di dalam Al-Quran dia tak letak dengan baris marfu', tapi dia letak dengan kasrah ataupun baris bawah ataupun baris atas. Sedangkan dari sudut kaedahnya tak betul, maka tak boleh. Itu dah dianggap tidak selari dengan bahasa Arab. Kerana apa? Perlu selari dengan bahasa Arab yang betul, kerana Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab yang betul. Maka satu contoh di sini, satu qiraat yang dibaca oleh Ibnu Amir. Ini satu lagi qiraat dibaca, contohnya yang kita highlightkan di sini, wa kadzalika zayyana. Qiraat itu baca dengan wa kadzalika zuyyina. Jadi dilihat dari sudut bahasa Arabnya, kaedah bahasa Arabnya, zayyana zuyyina, dia tidak ada apa-apa masalah dari sudut bahasa. Boleh. Maksudnya pun ada maksud yang betul. Bukannya maksud yang bercanggahan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Minal musyrikin qatla auladihim. Qatla ada dibaca dengan qatla, ada dibaca dengan qutla. Lam berbaris dhamma, bukan qatlu. Qatla ada baca dengan qatlu. Auladihim ada baca dengan fathah, dan juga ha yang berbaris dhammah. Auladahum, ada baca auladihim, ada baca auladahum.
Jadi baris-baris ini walaupun berbeza, namun dari sudut bahasa Arabnya, kaedah bahasa Arab masih lagi betul. Maka dia diterima sebagai bacaan Al-Quran yang sahih. Jadi sebenarnya kalau kita buat satu kesimpulan yang ringkas berkenaan dengan rukun ini, kalau yang kita belajar sekarang ini, qiraat yang kita baca hari ini adalah Hafs an Asim. Apabila kita menerokai qiraat yang lain, 7 qiraat ada kan, ada qiraat yang lain, maka qiraat mereka itu juga menepati kaedah bahasa Arab yang betul dan menepati riwayatnya yang betul dan juga bertepatan dengan Rasam Osmani. Jadi barulah dianggap bacaan Al-Quran itu sah. Dan yang terakhir kita pergi kepada adab. Ini akhir perbincangan pada hari ini untuk kita cover kita punya silibus untuk minggu ini. Iaitu berkenaan dengan adab membaca Al-Quran. Jadi di sini ada 3 pembahagian: sebelum, sedang ataupun ketika membaca dan juga selepas membaca Al-Quran. Jadi adab ini apabila kita menyebut tentang adab, maka dia adalah satu perkara tambahan yang mencantikkan lagi amalan kita. Adakah bacaan kita tak sah kalau tak ada benda tu? Tak sah, tetapi lebih elok kalau kita menjaga adab mengikut apa yang kita akan bincangkan. Kerana Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah ni maksudnya satu firman yang paling agung. Bagaimana kita berhadapan dan menuturkan kalam-kalam yang maha agung dalam keadaan kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meneliti dan kita amalkan bersama. Yang pertama, adab sebelum kita baca Quran, pastikan niat kita ikhlas. Baca bukan kerana siapa-siapa, bukan nak menunjuk, bukan nak mendapatkan habuan dunia. Sebaliknya kita letakkan niat kita baca ini kerana Allah. Niat perlu ikhlas. Yang kedua, keadaan berwudu. Seeloknya sebelum kita baca, kita berwudu dulu. Adakah orang yang tak berwudu tak boleh baca Quran? Tak, boleh je nak baca Quran dalam keadaan tak berwudu. Tapi kalau dia berwudu, itu lagi bagus. Yang ketiga, bersugi, membersih mulut, berus gigi, bersugi dan sebagainya. Itu bagus kerana dia nak menuturkan kalam yang mulia, yang maha suci, dalam keadaan mulut dia pun kena bersih dan suci. Yang seterusnya, berpakaian bersih dan menutup aurat. Ini bagi lelaki dan juga perempuan, pastikan menutup aurat. Adakah berdosa baca Quran tak tutup aurat? Tak berdosa, tapi adab. Apakah yang dimaksudkan dengan aurat? Aurat yang kita faham begini lah. Kalau lelaki, aurat yang paling minima dia, kalau dia sesama lelaki dan juga dengan perempuan, minima. Bukan kata itu saja yang wajib, yang dia kena tutup, tetapi secara minima adalah pusat hingga lutut. Namun bagi wanita, ini dia ada perbezaan. Kalau dia duduk sesama wanita, tak perlu pakai tudung. Tapi kalau aurat dia dengan lelaki, kepala ataupun tudung itu perlu dipakai. Maka macam mana? Auratnya macam mana yang perlu dijaga? Maka ulama kata seeloknya dijaga aurat secara yang maksudnya semaksimum mungkin. Kalau bagi wanita, kalau ditanya perlu tutup tudung, tutup kepala dengan memakai tudung ataupun tidak memakai tudung, seeloknya memakai tudung kerana ia lebih sempurna auratnya ketika membaca Al-Quran. Tapi kalau duduk di bilik seorang, dia hafal Al-Quran, nak baca Quran nak kena pakai tudung atas katil, tak perlulah. Dalam keadaan itu kita ambil satu jalan yang lebih mudah. Kalau bagi wanita tersebut tak perlu pakai tudung pun tak apa. Baik, yang seterusnya, memilih tempat yang bersih dan juga tenang. Itu adabnya supaya bacaan kita tidak bercampur bau dengan bunyi ataupun gangguan-gangguan yang lain. Seterusnya, menghadap kiblat, itu yang terbaik. Keadaan yang paling terbaik ulama kata adalah keadaan menghadap kiblat. Kemudian sebelum baca isti'azah dulu. Isti'azah ni apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon berlindung supaya Allah Ta'ala lindung kita daripada kejahatan syaitan. Dan yang terakhir, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan terus baca ayat yang kita nak baca tu, baca kedua-dua ni, isti'azah, basmalah. Dan isti'azah itu digalakkan supaya baca di awal saja. Maksud di mula-mula nak baca tu baca isti'azah, kemudian baca bismillah, terus baca. Kemudian mungkin kita stop sekejap, kita terborak dengan siapa-siapa ada urusan, nak mula balik, mula dengan bismillah pun dah memadai. Kerana a'udzubillah tu hanya ada pada permulaan sahaja. Banyak lagi adab, cuma ini yang kita fokuskan.
Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran, membaca dengan suara yang baik. Maksudnya pastikan suara kita tu tak semestinya suara yang sedap baru boleh baca Quran, tapi suara yang baik itu maksudnya suara yang selesa bagi dia. Tak adalah suara yang macam orang nyanyi lagu rock, ataupun suara dia memekik memanggil orang. Dengan suara itu digunakan untuk baca Quran, tak sesuai. Guna suara yang sebaik mungkin. Membaca dalam keadaan khusyuk dan tawaduk, menghayati makna-makna Al-Quran dengan khusyuk dan tawaduk. Tidak membaca ketika mengantuk. Ini satu larangan supaya bacaan itu tidak berlaku kesilapan. Mungkin orang yang mengantuk ini dia baca ada huruf-huruf yang dia tertinggal disebabkan dia mengantuk. Maka mengantuk je, stop dulu. Yang seterusnya, tidak bercakap kecuali menjawab salam. Kalau orang beri salam, kan hukum jawab salam itu wajib. Maka tengah baca Quran, cari tempat yang sesuai untuk berhenti sekejap, kemudian jawab salam. Selain itu, kalau dia ajak berborak dan sebagainya, seeloknya kita hindarkan. Lagi berinteraksi dengan makna Al-Quran, seperti merasa takut pada ayat ancaman dan gembira pada ayat ganjaran. Ini perasaan kita. Baca ayat syurga, rasa teruja nak masuk syurga. Baca ayat-ayat tentang neraka, maka kita rasa takut. Itu adab. Sujud selepas membaca ayat sajdah, itu pun dianggap sebagai adab kita ketika membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, adab selepas membaca Al-Quran, mengakhiri bacaan Al-Quran kita itu dengan lafaz Sadaqallahul Azim, bermaksud benarlah kata-kata dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ini adab. Kalau tak buat, adakah tak sah bacaan kita? Sah saja bacaan, cuma lebih elok kalau kita boleh sebut. Kita memperakui dan menambah lagi keyakinan kita bahawa apa yang kita baca itu semua adalah benar. Kemudian mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan baca, selepas habis baca, jangan habis begitu saja, tetapi usaha untuk kita beramal dengan ayat yang kita baca. Sebab itu penting, waktu baca, ambillah masa sekejap untuk baca terjemahannya sekali. Kalau tak boleh semua, petiklah beberapa ayat, tengok, tadabbur, cuba fahami beberapa ayat dan kita cuba amalkan. Yang terakhir, berdoa agar sentiasa diberikan peluang membaca Al-Quran. Ini penting, adab kita supaya Allah Ta'ala berikan peluang kita membaca Al-Quran dengan keimanan yang tinggi. Kita dapat baca siang dan malam. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita pada kali ini. Kita berhenti pada perbincangan berkenaan dengan adab. Adab sebelum, ketika membaca dan juga selepas membaca Al-Quran. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita dan juga kuliah kita pada kali ini. Diharapkan pelajar dapat melihat kembali nota yang telah diberikan, slide yang diberikan ini, dan cuba memahami dan mewujudkan perbincangan, mencari maklumat-maklumat tambahan yang lebih detail supaya ilmu yang kita belajar ini dapat dikembangkan dengan lebih kreatif dan dengan lebih mendalam. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.